أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih dihidupkan, masih diberi peluang, dan tahu tak sedar tak sedar kita telah berada di bulan Syaban. Kita berada di bulan Syaban, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Rajab syahrullah, Sa'ban syahri, wa Ramadan syahri. Mana Rajab itu bulan Allah, Sa'ban itu bulan itu, dan Ramadan itu bulan umatku. Maknanya bukan kita tunggu Ramadan, patutnya daripada Rajab kita pertingkatkan amal ibadah kita, di mana kita bersedia untuk menerima kunjungan Ramadan. Dan mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur kita ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekalan kita, supaya kita tidak muflis apabila menemui Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita nak tak cerita pasal Ramadan, tak cerita pasal Sa'ban, saya sentuh untuk dengan kita semua. Kita akan sambung perbicaraan kita tentang akidah yang sahih, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muka surat 46, bawah daripada firman Allah yang keempat tu. Apa yang saya baca daripada atas ini? Daripada keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Suratul Nisa ayat 116. Maksudnya, dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan suatu apa juga, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauh. Maksudnya kita tak boleh syirik, tak boleh sekutukan Allah, menyeleweng kita daripada akidah yang sebenar. Allah Ta'ala mengatakan telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Oleh yang demikian, ciri-ciri akidah yang sahih, yang tidak ada tolak ansur dalam menghayati akidah, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, ialah supaya orang-orang yang beriman dan Islam tetap dasar tauhid. Kita tahu bahawa Islam juga suatu agama yang universal, agama yang fleksibel, tetapi dalam konteks akidah ini kena tegas. Kerana Rasulullah tegasnya, Rasulullah dari segi akidah 13 tahun
menanam pokok dasar akidah supaya tidak goyah. Dan Rasulullah watak bertauhid kepada Allah, demikian juga dengan para sahabatnya yang lain. Sekalipun banyak godaan, tentangan dan tipu hendak daripada pihak musuh-musuh Islam dan orang-orang yang sesat untuk menjadikan umat Islam menyeleweng daripada jalan yang benar agama Islam. Yang kita baca setiap kali sembahyang, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai. As-siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalan yang Engkau beri nikmat daripada Nabi, jalan Nabi-Nabi, para syuhada dan para orang yang salih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang sesat dan jalan orang yang Engkau murkai. Siapa? Yahudi dan Nasrani dan munafikin, semua itu termasuk jalan yang Allah Ta'ala tidak redha. Kita minta setiap kali sembahyang, kita minta 17 kali sehari, kita minta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak terpesong dari segi akidah. Sikap orang-orang yang beriman dan Islam yang tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang sahih adalah merupakan suatu ketegasan mereka dalam mempertahankan kebenaran agama Islam dan akidah yang sahih itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Rasul tegas. Yang kita belajar yang lepas, orang kafir Quraisy tak mau ikut agama Nabi. Akhirnya okeylah, beginilah Muhammad yang kita ni, yang lepas kita lalui. Dia kata beginilah, maknanya kamu ikut dulu sembah agama kami, mana bulan depan kami ikut pula sembah agama kami. Sehingga Allah Ta'ala turunnya surah Al-Kafir, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak mau sembah apa yang aku sembah. Dan hujung surah Al-Kafir, lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama. Jelas, tidak kompromi dari segi akidah. Tegas, akidah ini tegas, tak boleh pandang remeh dari segi akidah, perlu dipertahankan. Sekalipun kata nyawa bercerai daripada badan, tetap pertahankan akidah. Suatu yang tegas. Di mana baginda telah menolak sebarang penyembahan dan amalan syirik yang dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy dan orang musyrikin di Mekah yang menyembah berhala. Dia tolak, tak ada toleransi. Okeylah, kita okey. Kalau kita okey juga kan? Tak ada. Dari segi akidah tak ada. Tegas. Maknanya sekalipun nyawa kita bercerai dengan badan, tetap pertahankan akidah. Macam Sayyidina Bilal, dia adalah hamba, ditangkap oleh tuannya Abu Jahal, suruh dia ikut agama nenek moyang, menyembah berhala, tetap dia pertahankan. Sehinggalah dia dera di tengah-tengah padang pasir. Tak cukup lagi, dia ikat tangan dan kakinya, dia letakkan batu yang besar dan dia dibiarkan kelaparan. Namun tetap dia mengatakan Ahad, 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 Tuhan yang Esa. Ahad namanya tauhid kepada Allah, tidak akan goyah. Sehinggalah dia menemui Allah.
dalam keadaan mempertahankan akidah. Kafir-kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin Mekah telah memujuk dan mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah Tuhan mereka patung berhala. Diajak selama setahun. Selama setahun. Okeylah, sembah kami dulu setahun. Lepas tu kami pula. Dan mereka berjanji akan menyembah Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang Maha Esa, selama setahun. Dia sebut begitu. Tak boleh. Tak boleh. Maknanya tetap pertahankan akidah. Tak boleh goyah. Tak boleh bagi 50%, tak boleh 100%. Cadangan ini dikemukakan oleh sekumpulan kaum Quraisy, di antaranya Al-Haris bin Qais As-Sahami, Al-As bin Wa'il, Al-Walid bin Mughirah, Al-Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Dan Walid bin Mughirah ni penyair Arab Jahiliyah. Walid bin Mughirah ni dia kata memang dia tahu ini Quran dan bukan ciptaan manusia, dia tahu. Dan hati dia nak beriman, tapi ditegur oleh pembesar-pembesar Quraisy, termasuk Abu Jahal, Abu Sufyan, malu dia. Lalu dia buat syair-syair, qasidah-qasidah yang mengutuk Nabi, yang mengatakan Nabi gila. Yang lain ini Walid bin Mughirah. Mereka berkata, wahai Muhammad, marilah mengikut agama kami dan kami mengikut agama kamu. Sembahlah Tuhan kami selama setahun dan kami menyembah Tuhan engkau selama setahun pula. Dia ulang balik, tak apalah, supaya kita ingat berkenaan dengan surah Al-Kahfi. Jika kami dapati agama engkau dan Tuhan engkau lebih baik, kami akan bersama-sama engkau dalam agama engkau dan menyembah Tuhan engkau. Dan jika engkau dapati agama kami dan Tuhan kami lebih baik, hendaklah engkau bersama-sama kami dalam agama kami dan menyembah Tuhan kami, dia kata. Tapi bila sesuatu daripada Allah dan yang bukan daripada Allah dapat beza dengan jelas, guna akal fikiran dapat membezakan dengan jelas. Pelajar saya, alhamdulillah sekarang ni cuma kita tak ada berapa orang pelajar yang hati dia cenderung dia nak masuk kelas saya, nak masuk kelas. Kalau guru dia guru pendidikan moral, dia tak apa, itu terserah pada kamu, bukan aku suruh. Dia nak pada berapa orang pelajar dia dengar, kan? Alhamdulillah. Dan kita cerita keindahan Islam, toleransi Islam. Yang pelajar saya yang saya cerita sekarang ini, maknanya dia fikir dengan akal dia bahawa Islam ni berbeza. Nak sembahyang mesti bersih, mesti berwudu. Itu agama. Cuba tengoklah agama lain, tidak ada, tidak menitik beratkan dari segi kebersihan. Kita ni pertamanya ibadat faham suci, dan dia fikir benda ni. Maknanya orang Islam dia tak ada wudu, tak boleh solat. Bila perempuan dah kahit, tak boleh solat, tak boleh puasa. Agama dia bila-bila masuk sesuatu yang dapat dibedakan. Gunalah akal fikiran yang diciptakan oleh Allah untuk kembali kepada tauhid ataupun fitrah semula jadi manusia, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cadangan kaum Quraisy ini telah ditentang dan ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berterus terang dan berani,
yang didorong oleh semangat keimanan dan ketauhidan yang membara di dalam jiwa, dan hati baginda yang tidak boleh dipujuk dan dirayu lagi oleh sebarang apa juga tak boleh. Akidah sesuatu yang serius, tak boleh setahun semua berhala, setahun semua Allah, tidak boleh. Kerana apa tidak boleh? Iman dan kufur tidak boleh bersama. Iman dan kufur tidak boleh bersama. Ibarat malam dan siang, dia tak boleh bersama. Seiringan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya untuk menguatkan lagi semangat keimanan dan ketauhidan berlandaskan kepada akidah yang sahih. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Suratul Kafirun ayat 1 hingga 6. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak mau menyembah Allah yang aku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah. Macam kamu beribadah itu aku tidak akan lakukan. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pula tidak mau beribadah secara aku beribadah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama. Jelas, tidak ada kompromi. Dan kamu tahu Islam ni benar, kamu tak mau ikut, dan kamu nak heret aku untuk ikut sama dengan agama kamu walaupun sekejap, walaupun setahun, tidak sama sekali. Akidah sesuatu yang dinyatakan dengan ketegasan. Sehubungan dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi kekuatan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempertahankan akidah dan tauhid orang-orang yang beriman dan Islam tanpa mempedulikan bantahan daripada orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Tak takut dan tak gentar. Sekalipun pada ketika itu umat Islam tidak kuat, belum lagi kuat, penganut Islam tidak ramai, tetapi Nabi tunjuk ketegasan dia dalam soal berakidah. Ini ada juga kadang-kadang tak apalah ustaz, kecil-kecil lagi yang tak tutup aurat pun tak apalah. Ataupun dia kata tak semayang pun tak apalah, pandai lah ustaz. Ustaz ni yang kita bagi tahu saja kan, kita pula kena mahu ustaz ni pandai-pandai lah dia tu. Dia bagi tahu. Cuma bagi tahu akidah suatu yang penting, dan nak lentur buluh ini biarlah daripada rebung. Dan apa yang berlaku dalam beberapa tahun yang lepas, akibat dibiarkan anak tak solat, tak sembahyang, lepas tu dia berkawan dengan siapa, tak dipedulikan. Akhirnya pelajar lepasan SPM ini nak sambung belajar pun tidak. Maknanya orang pergi solat di masjid maghrib, dia keluar dengan kawan dia, balik jam 1, jam 2, jam 3. Bila lama kelamaan akhirnya ibu dia bagi tahu, bang sekolah kau tegur sikit. Biasanya mamak lah, bapak biasalah, dia keras sikit kan. Kau dari mana ni? Dari apa kau? Dia jawab kan. Apa lagi bapak bagi lempang mas biji. Dia lempang biji sakit kan. Rupanya dia naik masuk ke biliknya.
rupanya apa? Ada 5. Ditumbuk bapaknya, masuk ICU. Itu berlaku tahun nanti petani daya dan lainnya, dan dapat ditahan. Ini yang berlaku bila dah jadi uluh keras, baru kita nak lentur. Daripada kecil lah kita lenturkan mengikut apa nama akidah Islam, agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Suratul Hijr ayat 94. Maksudnya, sampaikanlah secara berterus terang akan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad. Nabi tengok. Dan janganlah engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrikin itu. Demikian juga dengan Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi tahu sudah, kalau diberitahu mungkin memang orang tak percaya. Itu Nabi bagi tahu, semalam aku pergi ke Masjidil Aqsa. Belum lagi dia cakap aku mi'raj ke langit. Belum lagi. Itu saja, itu pun dah tak percaya. Dan berlaku murtad sebahagian daripada umat Islam kerana tak percaya kepada Nabi, melainkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia tahu apa saja Nabi beritahu, aku percaya 100%. Sebab itu dia beri gelaran As-Siddiq, membenarkan kata-kata Nabi, kerana Nabi tidak bercakap melalui hawa nafsu. Tegas. Sama juga tentang tawaran tadi, Nabi tegas. Nabi tegas. Tidak ada macam apa Atika Abdul bagi tempoh ayatnya 5 minit, tidak ada. Terus bagi Nabi tolak dengan berani dan tegas. Firman Allah Ta'ala tersebut adalah menjadi dalil bahawa akidah yang sahih tidak bertolak ansur dalam menanam keimanan dan tauhid ke dalam hati seseorang manusia. Tak boleh tolak ansur. Kenapa? Yang akidah mesti kita pertahankan sampailah kita menemui Allah. Rasa akidah ibadah yang melangit pun, bergunung pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kalau rasa akidah. Pasal itu dia tidak ada tolak ansur. Dan tidak mempedulikan sebarang usaha dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang cuba hendak memesongkan akidah dan keimanan seseorang. Banyaklah sekarang orang hina Nabi. Kita jangan buat tak tahu, dia tak boleh. Perasaan marah kita mesti ada, marah. Nabi yang kita sayangi dilakukan. Tapi saya tempat tengok dalam dalam YouTube seorang penulis Amerika yang menghina Nabi. Allah Ta'ala dah balas dia dalam dunia, Nabi dibakar dengan berada sakit pergi di hospital, dibakar macam arang melecut. Doktor tak boleh buat apa, tak nampak api tapi dibakar, memang kesan terbakar jelas pada kulit. Allah Ta'ala nak tunjuk yang Allah Ta'ala ini berkuasa, dan Allah Ta'ala amat sayang kepada Nabi. Kita umatnya begitu juga, kena sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana Nabi sayang pada kita. Kalau Nabi tak sayang, ketika berdakwah di Taif, malaikat bila mana Nabi dilontarkan dengan batu sehingga patah gigi baginda, berdarah muka baginda, malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, kalau kamu mahu apa ke atas sekarang bukit Taif ini, hempuk ke atas kepala mereka mati semua. Nabi tolak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi doa lagi, ya Allah berilah hidayah kepada kaum itu, sesungguhnya mereka tak tahu.
sedangkan Musa berdarah. Nabi kalau kita okeylah, angkatlah segala bukit kan. Kalau kita, tapi Nabi tidak. Dan banyak kesalahan yang kita lakukan, Nabi biarkan, minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita bertaubat kepada Allah. Bayangkan umat Nabi dahulu, umat Nabi Musa, kerana mendoakan Bal'am bin Ba'urah, dia mendoakan Nabi Musa sesat di teh. Dia kata teh itu mana sesat di padang pasir selama 40 hari 40 malam. Tapi Allah Ta'ala bayar kes terus, ditarik lidahnya oleh malaikat, mati dalam keadaan menghinakan. Demikian juga umat Nabi Musa yang ingkar suruhan Allah supaya tidak menangkap ikan dan pekerjaan pada hari Sabtu, hari Minggunya. Tapi dia tak tangkap juga, dia buat kelong tu supaya ikan tak lagi, besoknya ditangkap dan terus menjadi kera. Kunu qiradatan khasi'in, jadi kera menghinakan. Ada ulama mengatakan rupanya orang tapi perangai kera. Perangai kera. Yang ini maknanya kita berbahaskan, bincangkan tentang akidah yang sahih. Yang akan datang insyaAllah kita bincang berkenaan dengan akidah yang batil, akidah yang batal. Mana tuan kitab ni buat kesimpulan, perbincangan dan kesimpulan berkenaan dengan akidah yang sahih. Yang pertama, akidah yang sahih ialah percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, beriman dengan hari akhirat, qada dan qadar Allah yang menjadi rukun iman. Mana qada dan qadar Allah, apa saja yang berlaku kepada kita, kita mesti baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari balik kesalahan pada diri kita, jangan letak kesalahan pada orang lain. Mana? Yang kedua, akidah yang sahih yang berlandaskan dalil-dalil syar'iyyah dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi asas agama Islam. Dan Nabi sendiri beritahu, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitab Allah wa sunnah." Telah kutinggalkan padamu dan jaminan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang kepada kitab Allah dan sunnah hadis Rasulullah SAW. Sekarang ni macam-macam. Ada juga dia kata tak terima hadis, terima Quran saja. Maknanya dia bila tak terima hadis, dengan sendirinya tolak Quran. Kerana Quran nyatakan, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Nabi suruh buat, kamu buat, kamu ambil. Apa saja yang Nabi tukar, Nabi larang, kamu jauh menghindari. Jelas. Mana dia tak terima hadis, mana dengan alasan kerana mungkin berlaku penambahan. Beginilah, ini Ustaz tu jawab. Sebenarnya Tuan Baik jawab. Dia kata beginilah, kita sakit, tiba-tiba kita pergi jumpa dengan doktor di klinik atau hospital. Tiba-tiba doktor sarankan, pakcik kena makan ubat ni 3 kali sehari. Bila makan 2 biji sekali makan. Kita percaya. Tak boleh kata mungkin doktor menipu, tapi kita percaya kenapa? Kerana dia ada otoriti dalam perubatan. Kita percaya sama. Sahabat Nabi dia ada otoriti, dan kita tengok betapa cermatnya Imam Bukhari nak kumpul hadis. Imam Bukhari kumpul hadis, dia cari hadis bukan suatu perkara yang senang, mengambil masa lebih daripada 15 tahun untuk hadis Sahih Bukhari. Dan dia pergi jumpa seorang syekh nak dapatkan hadis daripada Rasulullah tadi.
An-an itu mana cuma sanad dia. Tapi bila dia tulis hadis, tetapi bila Syekh tadi nak naik kuda, dia ambil satu baldi, dia tepuk-tepuk lalu kudanya datang, sedangkan dalam baldi itu tidak ada apa pun. Lalu Imam Bukhari tolak, dia tak ambil dari hadis Syekh tadi. Kerana dengan binatang pun dia begini, apalagi dengan manusia, jimatnya para sahabat. Sama lah kita sakit kan dia terima kan, bukan ada mana terima ni kan, tak sedap lagi kasih ubat ni kan, pahit dia kan, kita terima juga. Kerana dia ada order. Yang ketiga, amal ibadah seseorang itu hanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang terbit dan datang daripada akidah yang sahih. Itu katakanlah solat kita terima berdasarkan pada dasar pokok akidah yang kita teguh, yang kita pertahankan, yang kita jaga, barulah solat kita Allah Ta'ala terima. Ini main konflik pergi umrah kan Ustaz clear apa yang clear boleh tekan satu kali solat tekan 500,000 dia tekan yalah. Tapi kata ini clear sudah, aku berapa lama nak solat solat melihat clear kan. Tapi dia tak boleh Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala janjikan Nabi layak ke kita terima, layak ke kita dapat dengan solat. Maknanya jangan persoalan Allah Ta'ala nak bagi apa pun. Yang pentingnya kita perlu tahu bahawa ibadah kita biasa lagi. Sepenuh rukun dan syarat dia. So nak bagi apa itu serah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada macam-macam kan. Amal ibadah yang bukan terbit daripada akidah yang sahih adalah tersia-sia sahaja, iaitu tidak mendapat apa-apa balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana penat itu? Ada macam puasa, Nabi kata man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatun min tarki ta'amihi wa syarab. Orang yang puasa tak jaga lidah dia, tak cakap ni berapa sebagainya, Allah Ta'ala dia kata tak berhajat sikit pun pada dia tinggalkan puasa, makan dan minum. Jadi tak payah kena puasa. Tapi puasa itu sia-sia. Tapi kewajipan tetap. Ciri-ciri akidah yang sahih ialah mentauhidkan Allah, iaitu mengiktikadkan dengan iktikad yang pasti dan tetap Allah Ta'ala itu Maha Esa dan tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah. Maksudnya kita bukan saja kita tuturkan dengan mulut kita, tapi dengan hati kita, dengan penuh yakin tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata rukun qalbi itu kena bawa sampai keluar solat. Yang kita buat sesuatu itu memang kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya kalau solat, rukun qauli dan rukun fi'li terhenti sangat. Tapi rukun qalbi ini kita bawa sampai keluar supaya roh solat itu boleh orang nampak. Boleh orang nampak. Yang keenam, sesuatu amalan dan peribadatan yang diterima Allah ialah amalan dan peribadatan yang dikerjakan semata-mata kerana Allah secara khudu'. Khudu' mana dengan rendah diri kita. Rendah diri kita dari segi simboliknya kita sanggup sujud, merendahkan kepala kita yang mulia, kita katalah yang tinggi lah, Allah jadikan sehinggakan punggung kita lebih tinggi daripada kepala kita. Dan kita tak buat di hadapan mana-mana makhluk, dan kita lakukan hanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raghbah, memang kita nak kepada Allah Ta'ala.
rahbah dan kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Hubbullah, memang kita cinta kepada Allah Taala. Tazallul, makna cenderung hati, dan ikhlas. Ikhlas kita melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya ambil masa 5 minit kita bila ni? Boleh? InsyaAllah ada 4 kalau sempat. Ciri-ciri akidah yang sahih juga tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, supaya orang-orang yang beriman dan Islam tetap dasar di atas dasar akidah tauhid. Maknanya soal agama kita perlu utamakan. Anak-anak belajar Quran kena utamakan. Ini yang berlaku. Tak apalah, ini pun tak juga dididik berat di sekolah kan. Nanti bila besar pandai dah belajar gitu kan. Sedangkan Al-Quran itu nur, ibu segala ilmu, kita tak ambil. Ibu segala ilmu tak ambil, nak ambil ilmu lain. Cahaya itu tak ada, sia-sia. Sama juga lah bila hantar anak. Tak apalah Ustaz kan, kata ni dalam 7 orang ni maknanya secara 30-40 itu yang raya. Tapi maknanya Ustaz tu okey jugalah. Kata okey, alhamdulillah kerana rezeki ditentukan oleh Allah. Tapi bila tuition, pastikan yang mana mahal ni. Ini mesti kualiti ni. Mantap. Tengok. Patutnya agama kita utamakan, pokok pakal akidah kita utamakan. Bila yang saya cerita itu hari, Dr. Syafi'i Muhammad Amin Al-Mukri ini, bila dia jumpa itu, maknanya bila tidak ada jalan lain, bila serabut buka Quran nak baca, tapi dia menangis, tak boleh baca kerana tinggal sebegitu lama, tak boleh berat. Dan Allah Ta'ala beri kesedaran, bukan dia Malaysia, di London, dan dia belajar, mengambil masa 15 tahun, umurnya 30 tahun, dia khatam Quran dan hafal. Bila balik ke Malaysia tak peduli, bukan tak peduli, mana tidak utamakan medik dia, tapi Quran yang saya utamakan. Dia kata tak apa tu, kamu kan belajar medik ni lebih banyak sudah. Tak boleh jawab. Yang saya dengar, saya pun keras. Saya ada Allah. Dan ternyata dia berjaya. Dan anak-anak dia juga berjaya. Anak-anak dia pelajar terbaik. Dan semua anaknya hafal Quran. Itulah baru ibu bapa yang berjaya, seperti Dr. Muhammad Syafi'i Al-Mukri. Sikap bagaimana Rasul yang sikap tidak bertolak ansur dalam penghayatan akidah yang sahih merupakan suatu ketegasan dalam mempertahankan agama Allah, agama Islam dan akidah yang sahih. Tegas, tidak ada kompromi. Manakala ada orang hina tentang Islam, jangan kita buat tak dengar. Kita kena nyatakan ketegasan. Bila orang hina Nabi, kita nyatakan ketegasan. Dan daripada berlakunya perang Khaybar, apa yang berlaku kalau kita buka sirah, seorang wanita dipersendakan oleh beberapa orang Yahudi, ditarik jilbab dan tudung dia sehingga menampakkan aurat wanita tersebut. Tapi pemuda tadi, dia tak cerita panjang, keluarkan pedang untuk dibunuh Yahudi tersebut. Dan akhirnya Yahudi yang berada itu beberapa orang bunuh balik dia mati. Dan Nabi kata dia mati syahid. Dan Nabi tidak biarkan benda ini berlaku. Terus Nabi kumpul bala tentera, kepung, serang Yahudi Bani di Khaybar. Ini yang berlaku. Tegas. Islam ini tegas.
Islam ini tidak boleh diperlekehkan. Dan kita ini umat yang bermaruah. Tidak boleh Nabi dan agama kita dipersendakan. Tapi Alhamdulillah, saya dengar mak rempit pun bila sebut, contohnya Palestin tengok kan, ada juga rempit, tapi ada Free Gaza kan, itu dia. Free Gaza. Tapi ada yang berlaku di KL, dia juga kumpulkan duit yang antara geng-geng mak rempit dia tu, bolehlah RM200 jadi lah tu. Maknanya ada juga mana kena gerakkan lagi supaya dia bersama dengan Islam. Kadang-kadang dia remaja ni dia nak kebebasan. Kamu kebebasan, Islam beri kebebasan, tapi ada ruang lingkup dia. Maknanya kalau nak race kat track lah. Rasulullah SAW dengan kekuatan akidahnya secara berterus terang dan berani menentang dan menolak cadangan kafir Quraisy dan kaum musyrikin yang mengajak baginda menyembah berhala, tetap tolak. Nabi tolak. Mana tidak ada fikir bagi tempoh 5 minit, tidak ada. Terus Nabi tolak. Tegas, Nabi seorang yang tegas. Bila-bila kita pun perlu tegas dalam mempertahankan akidah dan kesucian agama Islam. Yang ke-10, akidah yang sahih adalah akidah yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang diistilahkan akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu iktiqad, mengikut iktiqad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kumpulan orang. Maknanya walaupun kalau kita perincikan ahli sunnah wal jamaah ini datang selepas Mu'tazilah, tapi Abu Hasan Al-Asy'ari dia memurnikan balik akidah Islam supaya umat Islam tidak terpesong dengan Mu'tazilah. Saya rasa itulah yang saya dapat sampaikan. Kalau ada persoalan bolehlah tunggu. Kalau tak ada, maknanya kita marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita terus menekalkan akidah kita, mempertahankan akidah kita dan menambah ilmu pengetahuan sehinggalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftahna futuhal arifin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اجعلنا مقيم الصلاه من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم حبب الينا الايمان وكره الينا الفسوق والعصيان. اللهم عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Beliau karim. Terima kasih di atas kesudian mendengar. Mohon maaf di atas kekasaran dan kekasaran bahasa. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Apa yang kurang itu adalah kelemahan diri saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.